Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama kita dalam rancangan forum mingguan kita dengan moderator yang sama, panel yang berbeza. Selamat datang saya ucapkan kepada penonton sekalian. Selamat datang juga kepada ahli panel yang sudi bersama-sama dengan saya untuk menjayakan forum kita pada hari ini. Saya lihat hadirin semua dah tak sabar nak lihat forum kita pada hari ini kan? Tambahan pula ahli panel kita pada hari ini sangat cantik dan tampan semuanya. Sebelum saya perkenalkan ahli panel yang hebat-hebat belaka pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Huwaina Hadirah binti Man Hasnan, moderator tetap untuk acara forum mingguan kita. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Jadi marilah saya kenalkan hadirin sekalian dengan ahli panel kita. Panel pertama kita, si cantik manis Cik Wan Zulfa binti Wan Zulkifli, seorang pegawai psikologi di Hospital Banting Selangor. Apa khabar Cik? Sihat ke? Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Panel kedua kita tampak bijaksana menyusun kata, penceramah motivasi bebas yang tidak asing lagi kita lihat di kaca televisyen. Apa khabar Encik Muhammad Daniel bin Khairul? Sudah bersediakah dengan hujah-hujah untuk forum kita pada hari ini? Alhamdulillah, saya bersedia untuk memberikan hujah-hujah dalam forum pada kali ini. Alhamdulillah. Dan panel ketiga kita kelihatan tampan dan ceria Encik Zuraimi bin Mansur, pegawai sumber manusia dari Jabatan Agama Islam Selangor. Saya lihat Encik Zuraimi sudah tidak sabar ingin melontarkan pendapat untuk forum kita pada hari ini. Apa khabar Encik Zuraimi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Saya percaya hadirin sekalian sudah tertanya-tanya setelah melihat tajuk forum kita pada hari ini iaitu kebaikan dan kemaafan menyuntik motivasi intrinsik dalam menebangi dugaan. Saya ingin mengupas secara umum sahaja bahawa menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, motivasi boleh didefinisikan sebagai keinginan atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorong untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kejayaan. Jadi Cik Zulfa, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik tu? Saya percaya ramai yang kurang arif dengan perkataan tersebut termasuklah diri saya sendiri. Dan jika boleh Cik Zulfa mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang maksud kebaikan dan kemaafan atau orang putih kata forgiveness and kindness. Silakan Cik Zulfa. Okey, terima kasih Cik Huwaina. Motivasi intrinsik atau juga dikenali sebagai motivasi dalaman adalah salah satu faktor dalaman diri seperti keperluan, minat, rasa ingin tahu dan rasa kepuasan diri. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul bagi memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi seseorang. Motivasi ini biasanya muncul daripada ciri semula jadi manusia atau tabiat manusia yang cuba mengatasi segala cabaran dalam proses mendapatkan sesuatu yang diinginkan, terutamanya kerana tugasan itu sendiri yang menarik, mencabar dan memuaskan kepada orang itu. Motivasi dalaman ini boleh membuatkan seseorang pekerja itu lebih bermotivasi untuk bekerjasama dengan rakan sekerja yang lain bagi mencapai matlamat organisasi dan seterusnya akan mempunyai keinginan dalaman yang kuat untuk terus berjaya dan memberikan usaha yang terbaiknya di dalam organisasi. Contoh yang dapat saya berikan kat sini adalah apabila seseorang itu mempunyai keinginan, dia tidak memerlukan apa-apa insentif atau hukuman untuk melakukannya kerana aktiviti itu sendiri dapat memenuhi kepuasan dan keperluan dalaman individu itu. Jadi bagaimanakah cara untuk tingkatkan motivasi intrinsik ini? Antara cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari keseronokan dalam sesuatu pekerjaan supaya pekerjaan yang dilakukan itu nampak lebih menarik. Seterusnya kita juga boleh fokus kepada tujuan kerja kita dan bagaimana ia dapat mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir adalah mencabar diri sendiri dengan menetapkan matlamat yang boleh dicapai. Dengan adanya motivasi intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat dalam melakukan tugasannya dan tak mudah mengalah dalam mendepani segala cabaran dalam proses menyelesaikan sesuatu tugasan. Perkara ini dapat meningkatkan pencapaiannya serta daya saing bagi organisasi itu sendiri. Okey, bagi menjawab soalan yang kedua iaitu maksud kebaikan atau kindness. Kalau maksud kebaikan menurut Kamus Bahasa Melayu adalah perbuatan yang baik, sifat yang baik dan kemurahan hati. Manakala menurut pandangan Aristotle, kebaikan adalah membantu seseorang yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan balasan untuk dirinya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk membantu orang itu semata-mata.
Terdapat kajian yang membuktikan kesan kebaikan di dalam sesebuah organisasi. Kajian ini dilakukan terhadap 19 orang pekerja daripada ibu pejabat Coca-Cola di Madrid. Kajian ini dilakukan selama 4 minggu dan tahap emosi pekerja dinilai setiap minggu. Pekerja digalakkan untuk berbuat baik sesama rakan sekerja. Kesan yang diperolehi daripada kajian ini adalah perbuatan kebaikan telah memberi impak yang positif di dalam persekitaran pekerja serta mewujudkan kesejahteraan pekerja. Selain itu, pekerja juga merasa hubungan yang lebih rapat antara satu sama lain. Jelaslah kajian ini membuktikan bahawa sikap kebaikan tidak hanya menguntungkan penerima, malah orang yang buat kebaikan dan seluruh organisasi sekaligus dapat mewujudkan budaya kerja yang positif. Oleh itu, pentingnya wujud kebaikan dalam sesebuah organisasi bagi mewujudkan persekitaran yang positif sekaligus meningkatkan motivasi pekerja untuk melakukan kerja yang lebih baik serta kekal lebih lama dengan organisasi tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi kemaafan, iaitu forgiveness. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kemaafan bermaksud pembebasan daripada sebarang tuntutan kesalahan. Ahli psikologi mentakrifkan kemaafan sebagai suatu keputusan yang dibuat untuk melepaskan perasaan dendam dan kebencian terhadap seseorang atau sekumpulan individu yang telah membahayakan diri tanpa mengira sama ada mereka benar-benar layak dimaafkan atau tidak. Proses kemaafan merangkumi proses secara sukarela yang dilakukan oleh mangsa, di mana mangsa mengalami perubahan perasaan dan sikap berkaitan salah laku yang dibuat terhadap diri mereka dan dilakukan bagi mengatasi emosi negatif dalam diri mereka. Kemaafan ini biasanya terjadi apabila wujudnya perasaan belas kasihan, mensyukuri, rendah diri, harapan dan kasih sayang. Kemaafan dilakukan apabila kita cuba membuang perasaan dan sikap negatif terhadap orang yang melakukan kesilapan. Malah, kemaafan juga dapat mewujudkan rasa yang positif di antara pemaaf dan orang yang dimaafkan. Memaafkan secara tidak langsung akan mewujudkan persekitaran organisasi yang lebih positif. Hal ini kerana kemaafan boleh membuatkan diri berasa lebih tenang apabila tiada lagi perasaan marah, terutamanya dalam kalangan pekerja. Pekerja yang tidak terlibat dalam konflik juga akan secara automatik merasa impak kemaafan apabila melihat rakan sekerja saling memaafkan kesilapan orang lain. Kesannya, produktiviti dan kualiti kerja akan lebih meningkat. Kemaafan juga secara tidak langsung dapat mengelakkan konflik dalam kalangan pekerja serta mewujudkan hubungan yang lebih baik di antara pekerja dan membuatkan seorang pekerja berasa selesa untuk bekerja di dalam organisasi tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Zulfa atas perkongsian yang sungguh jelas sebentar tadi. Jadi dari apa yang Cik Zulfa katakan sebentar tadi, saya dapat kaitkan bahawa bila kita melakukan kebaikan dan kemaafan, secara tak langsung timbul motivasi dalaman diri kita kerana kita sentiasa nak lakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang di sekeliling kita. Pada pandangan saya, kalau semua orang buat benda yang sama, nescaya kita semua ada kekuatan untuk tempuhi sebarang cabaran dalam hidup kita, kan? Tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana cara terbaik untuk kita sentiasa melakukan kebaikan dan kemaafan. Mungkin Encik Daniel ada pandangan tentang cara untuk melakukannya? Silakan Encik Daniel. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Puan Moderator di atas soalan yang ditujukan kepada saya itu. Okey. Terdapat dua topik yang diberi iaitu kemaafan, forgiveness dan kebaikan, kindness. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada cara-cara untuk melakukan kemaafan iaitu forgiveness. Okey. Yang pertama sekali, kita hendaklah mohon maaf secepat mungkin. Ini akan membantu seseorang itu untuk mengelakkan daripada membiarkan perasaan negatif menguasai diri. Kadang-kadang, terutamanya untuk pelanggaran yang kecil, kita boleh memohon maaf secara segera selepas perkara tersebut berlaku. Contohnya seperti jika kita terlambat untuk bertemu dengan rakan sekerja untuk makan tengah hari. Apabila memohon maaf atas pelanggaran yang sangat besar, kita mungkin perlu menunggu untuk beberapa jam atau bahkan sehari supaya semua orang yang terlibat dapat memproses keadaan dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua iaitu mengambil tanggungjawab atas kesalahan yang kita buat. Setelah
mengatakan maaf dengan jelas dan ringkas, kita perlu mengakui apa yang kita lakukan adalah salah. Kita juga perlu mengakui apa yang kita telah langgar untuk mengambil tanggungjawab itu atas kesalahan diri sendiri. Okey, yang seterusnya, kita perlu menjelaskan bagaimana kita ingin memperbaiki kesalahan itu. Sebaik sahaja seseorang itu telah menyebut mengapa dia menyesal, terangkan apa yang dia patut lakukan untuk mengelakkan masalah ini berlaku pada masa akan datang. Contohnya, jika kita terlepas tarikh akhir untuk sesuatu tugasan, terangkan kepada rakan sekerja bahawa kita telah melaksanakan cara baru untuk mengatur jadual supaya ia tidak menghalang kita daripada terlepas tarikh akhir pada masa yang akan datang. Kita juga boleh mengatakan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Bermakna tiada apa-apa yang akan berlaku lagi dengan menjelaskan langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan ini tidak akan berlaku lagi. Kita juga boleh mempertimbangkan dan meminta orang yang kita terbuat kesalahan jika ada apa lagi yang kita boleh lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Okey, cara yang terakhir ialah kita perlu mempertimbangkan kaedah untuk meminta maaf. Sesetengah permintaan maaf perlu dikatakan secara peribadi. Jika kita membuat kesilapan besar dengan majikan atau bos, contohnya, kita mungkin perlu bertemu secara bersemuka untuk membincangkan pelanggaran kesalahan yang telah kita buat secara terperinci. Walau bagaimanapun, jika kita tahu kita ni jenis orang yang kurang baik dalam menangani sesuatu ini secara peribadi, kita juga mungkin boleh menghantar permohonan maaf secara email. Kita juga boleh memilih jalan tengah yang mana kita boleh meminta maaf melalui email dan minta orang itu jika mahu mereka bertemu secara peribadi untuk membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut. Okey, saya pergi kepada cara untuk melakukan kebaikan iaitu kindness. Okey, yang pertama sekali kita perlu menghindari perbuatan buruk. Sebenarnya, selain kebaikan yang kita dapat lakukan secara aktif, masih ada juga kebaikan yang kita dapat lakukan secara pasif. Kita boleh lakukannya dengan menghindari perbuatan buruk. Kita dapat melatih diri untuk berbuat baik dengan cara berusaha untuk menghindari perbuatan buruk. Apapun perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain maupun membuatkan orang lain menderita, jauhilah semua itu dengan penuh kebijaksanaan. Contohnya, kita perlu membuang sikap iri hati terhadap rakan sekerja yang lain. Oleh itu, kita telah selangkah lebih maju untuk menuju ke arah kebaikan. Okey, yang seterusnya kita boleh cuba mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan lupa, mendekatkan diri dengan Tuhan juga sangat penting dalam proses melatih diri. Untuk menuju kebaikan, mintalah petunjuk dan tuntutan darinya sebab Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Sebagai contoh, kita perlu menunaikan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan dengan jujur serta amanah, sekaligus tidak menyalahkan jawatan, kuasa dan harta. Okey, yang seterusnya ialah jangan pernah menganggap remeh kebaikan hanyalah dianggap kecil. Kita sering kali merasa bahawa kita tidak cukup baik untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ada juga masa kita menilai kebaikan yang kita lakukan terlalu kecil nilainya. Dengan itu, besar kecilnya kebaikan itu tidak perlu kita pertikaikan selagi kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Sebagai manusia biasa, kita juga tidak akan pernah tahu nilai dari kebaikan yang kita lakukan. Contohnya, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada tukar cuci atau tukar kebun atas perkhidmatan yang mereka berikan. Ini dapat memberikan impak yang positif kepada mereka. Oleh itu, bukanlah lebih baik untuk melakukan kebaikan kecil setiap hari daripada tidak melakukannya sama sekali. Okey. Poin saya yang terakhir ialah untuk melakukan kebaikan, kita perlu memiliki tekad yang kuat dan selalu bersikap konsisten. Apapun cara yang kita lakukan untuk melatih diri untuk berbuat baik, selalu ingat untuk mempunyai sikap yang konsisten dan tekad yang kuat. Perjalanan yang melakukan kebaikan memang tidak selalu mudah. Namun, dengan tekad dan sikap yang konsisten, yakinlah bahawa kebaikan bukanlah sesuatu yang sukar. Okey, itu sahaja daripada saya untuk cara melakukan kemaafan dan kebaikan. Saya serahkan kepada Puan Moderator kita. Terima
Terima kasih Encik Daniel atas pandangan yang sungguh bernas sebentar tadi. Tak sangka banyak juga ya rupanya cara untuk kita lakukan kebaikan dan kemaafan ni. Antara yang saya dapat tangkap sebentar tadi adalah bila kita ada buat salah tu, kita terus minta maaf secara depan-depan dengan orang tersebut. Saya percaya bagus sebenarnya jika kita amalkan semua cara ni supaya bila ada sesuatu masalah atau pergaduhan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Bukan itu sahaja, jika kita amalkan cara-cara yang disebutkan oleh Encik Daniel sebentar tadi, sebenarnya akan menyuntik satu motivasi dalam diri kita di mana bila kita ada berdepan dengan sesuatu dugaan, kita dah tahu apa yang kita perlu lakukan. Jadi hadirin sekalian, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada kesannya yang tersendiri, sama ada kesan yang baik maupun kesan yang buruk. Kerana kesan yang akan berlaku inilah membuatkan kita berfikir dengan sewarasnya sebelum mengambil tindakan atau menentukan sesuatu keputusan. Encik Zuraimi, mungkin Encik boleh kongsikan kepada kami apakah kesan positif jika kita mengamalkan sifat kebaikan dan kemaafan dalam diri sehingga ia juga memberi kesan terhadap motivasi seseorang, dan apa pula kesan negatif jika kita mengabaikannya. Silakan Encik Zuraimi. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Setiap apa yang berlaku pastinya mempunyai kesan sampingan sama ada ianya positif ataupun negatif. Baiklah, bagi menjawab persoalan saudari moderator, saya akan menerangkan terlebih dahulu kesan positif apabila seseorang itu mengaplikasikan sifat kebaikan dan kemaafan dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah seseorang itu akan disukai oleh ramai orang. Hal ini kerana seorang yang baik hati serta pemaaf mudah didekati oleh ramai orang kerana orang senang berurusan dengannya. Seperti contoh yang boleh kita lihat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam suatu peristiwa, baginda diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang daripada masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun, baginda tidak pernah membalasnya. Selain itu, dikatakan dalam peristiwa lain berlaku di Taif di mana Rasulullah SAW dalam usahanya mengembangkan Islam. Walaupun baginda mendapat kecaman yang hebat daripada penduduk Taif, namun baginda tetap mendoakan mereka supaya mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ditawarkan malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang bermaksud, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Surah Asy-Syu'ara ayat 43. Dapat disimpulkan bahawa Islam juga mengajar kita untuk menjadi seorang yang baik dan pemaaf. Kerana jika dilakukan bukan sahaja mendapat pahala, namun kita juga menguatkan hubungan silaturahim bersama orang-orang di sekeliling kita. Secara tidak langsung, ia akan membuatkan kita lebih bersemangat dan bermotivasi untuk menjalani kehidupan seharian. Apabila kita melakukan apa yang disukai oleh Allah, maka tidak mustahil kita disukai oleh ramai orang. Baiklah, seterusnya adalah kita menjadi mudah untuk melakukan sesuatu tugasan. Hal ini kerana kita tidak terlalu memikirkan apa yang orang di sekeliling kita fikirkan atau lakukan kepada kita. Kita menjadi yakin dalam tindakan yang kita lakukan kerana kita tahu apa yang kita buat. Kita tidak mengganggu urusan orang lain atau melakukan kesalahan seperti salah guna kuasa atau menindas orang di sekeliling kita. Kita sentiasa bermotivasi untuk terus melakukan sesuatu yang terbaik dalam setiap tugasan. Apabila sifat kebaikan dan kemaafan diamalkan dalam kehidupan seharian, menyebabkan kehidupan kita lebih tersusun serta membantu dalam menjimatkan waktu kita daripada terbuang dengan begitu sahaja. Hidup kita lebih ceria dan menjadi lebih produktif sehingga kan kita boleh menyiapkan banyak perkara dalam suatu hari. Orang di sekeliling kita pastinya turut merasai aura positif yang kita lakukan, maka mereka lebih gemar bekerjasama dengan kita serta berkongsi masalah yang dihadapi dengan kita. Mereka yakin dan percaya bahawa kita boleh membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi kerana kehidupan kita yang selalu ceria sepanjang masa serta sentiasa boleh berbuat baik walaupun banyak menerima kritikan yang negatif daripada orang di sekeliling. Mereka berasa kagum dan sebenarnya mereka juga ingin menjadi seperti kita. Setiap tindakan yang baik tidak memberi kesan kepada kita sahaja, tetapi ia juga turut memberi kesan kepada orang di sekeliling kita dan masyarakat setempat. Baiklah. Seterusnya, kita akan cuba lihat pula kesan daripada kesan negatif apabila seseorang itu tidak mengamalkan sifat kebaikan dan kemaafan dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah terbitnya rasa dendam di dalam hati.
Hal ini boleh terjadi kerana berasa tidak puas hati dengan rakan atau orang di sekeliling kita. Sebagai contoh, dalam sesuatu perbincangan, pandangan kita yang tidak dilayan oleh rakan-rakan ataupun rakan kita yang mencuri idea atau hasil kerja kita dan mengaku pula hasil kerja tersebut atas usahanya sendiri. Maka, apa yang boleh kita lakukan adalah kita maafkan dia dan kita fikir dari sudut positif. Seperti kita perlu memikirkan idea yang lebih hebat serta mengambil pengajaran bahawa tidak semua benda kita perlu berkongsi pada orang lain. Kita perlu belajar daripada kesilapan lepas dan menjadikan ia sebagai bantu locatan untuk kita sentiasa bermotivasi. Selain itu, kesan negatifnya adalah merasakan diri ini lebih baik berbanding dengan orang lain. Maka terbitlah rasa sombong dan bongkak di dalam diri. Hal ini boleh terjadi disebabkan mendapat pujian daripada bos atau mendapat sesuatu anugerah daripada pihak syarikat. Secara tidak langsung menyebabkan kita memandang rendah terhadap kemampuan orang lain dan kita tidak mahu bergaul sama sekali dengan mereka kerana mereka tidak mendapat seperti apa yang kita terima. Sifat negatif ini perlu kita buang jauh-jauh dari hidup kita kerana semua yang kita terima merupakan nikmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatiri apabila kita tidak bersyukur malah sombong pula, Allah akan tarik nikmat tersebut dan penyesalan kita sudah tidak berguna lagi ketika itu. Wallahu alam. Sekian sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudara moderator. Saya kira itu adalah perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Zuraimi. Terima kasih sekali lagi Encik. Rupa-rupanya jika kita tak melakukan kebaikan dan kemaafan ini, terdapat perkara negatif yang akan berlaku sekaligus dapat mengurangkan motivasi dalam diri kita. Oleh itu, hadirin yang saya hormati sekalian, selagi ada perkara yang dapat memberi kebaikan dan input kepada diri kita, kita seharusnya konsisten mengamalkan perkara tersebut agar kita dapat lihat kesan positif seperti yang dikatakan oleh Encik Zuraimi sebentar tadi. Nampaknya hadirin sekalian, masa sangat-sangat mencemburi kita pada pagi ini. Sedar tak sedar, kita sudah pun tiba ke penghujung rancangan forum mingguan kita. Ingin saya rumuskan bahawa dugaan dan cabaran itu sentiasa akan hadir dalam diri kita sebagai seorang manusia. Namun begitu, terpulang kepada kita sendiri untuk mengawal situasi tersebut agar ia tidak menjadi satu beban kepada diri kita. Saya ingin memetik satu petikan daripada Hamka yang mengatakan, dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Oleh itu, walau apapun dugaan yang mendatang, kita hendak tempuhi dengan akal fikiran dan bukannya dengan emosi. Antara cara untuk kita hadapi masalah dengan matang adalah kita sentiasa bermotivasi dan fikirkan perkara yang baik kerana psikologinya, kehidupan kita bergantung kepada cara pemikiran kita. Saya harapkan agar hadirin sekalian dapat mengamalkan kebaikan dan kemaafan supaya fikiran kita sentiasa tenang seadanya menghadapi ujian kehidupan. Semoga penonton sekalian dapat mengambil iktibar atas perkongsian dari ahli panel kita sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel atas kesudian meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih juga kepada hadirin yang setia bersama dengan saya dari awal hingga ke hujung rancangan. Sekian daripada saya. Terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.